Perkahwinan itu dalam Islam sepatutnya dimudahkan, sangat setuju, tetapi janganlah, orang kata macam rukhsah dalam agama. Rukhsah itu tujuan dia adalah Allah nak memberi kemudahan, keringanan kepada hamba-Nya, tetapi kita jangan mempermudah-mudahkan agama. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Ini adalah hadis yang anak-anak kita, yang kita mungkin akan selalu pakai bila kita nak berkahwin. Dulu kita nak kahwin, mungkin anak-anak kita pun nak kahwin, dia kata, "Mak, tak pernah dengar ke hadis ni? Nabi kata, wahai para pemuda-pemudi sekalian, siapa yang mampu berkahwinlah." Nampak tak Nabi suruh kita berkahwin, Mak? Itu menjaga itu, dan kita akan cakap macam tu. Ramai, ini saya beritahu kebanyakannya, ini sebab saya banyak jumpa pelajar-pelajar daripada pengajian Islam lah, pelajar agama. Memang suka guna hadis ni. Kan Nabi dah suruh kita berkahwin. Dia nampak ya ma'syara syabab, dia nampak kalimah falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Makna halal. Tapi dia lupa kalimah al-ba'ah. Yang tu dia tak nampak. Kemampuan. Nabi kata kat sini, siapa yang daripada kalangan kamu yang ada kemampuan, maka berkahwinlah. Yang kemampuan tu dibuat-buat tak nampak. Sebab kemampuan ni, ramai orang fikir daripada sudut keuangan semata-mata. Maksudnya ada duit semua jalan. Tetapi sebenarnya orang tak nampak kemampuan ni luas. Kemampuan ni termasuk kemampuan kita dalam berfikir, kematangan kita. Kemampuan kita dalam mengawal emosi kita. Itu pun sangat penting. Kemampuan kita dalam menguruskan masalah rumah tangga, itu juga termasuk dalam kemampuan. Yang ini ramai tak nampak. Sometimes mak dan ayah ni, dia nampak kemampuan anak dia. Dia tahu anak aku ni belum boleh lagi. Tapi dia dah macam dia nampak kemampuan. Boleh mak, jangan risau, lepas abang bekerja, abang kau belajar nanti sambil belajar, abang kerja-kerja sikit, nanti insya-Allah boleh lah. Kan? Jangan termakan dengan pujukan anak tu. Tengok dulu, tengok macam mana karakter dia. Sangat penting. Masa awal-awal dulu, bila ramai pelajar-pelajar ni datang minta saya nasihat, dia kata, Ustaz, dia kata kan, nak minta cadangan, nak kahwin. Kita dulu kata, Masya Allah, silakan, bagus tu, dalam agama menggalakkan kita perkahwinan dulu-dulu. Tapi lepas tu kita bertemu dengan orang-orang yang kita bagi nasihat kahwin ni, masalah. Kan ada yang sampai bercerai-berai. Lepas tu ada yang sampai pengajian dia pun terkandas. Saya pun jadi macam insaf balik kan. Kena review balik. Bila orang datang nak minta nasihat nak kahwin tu, kita akan tanya dia dululah. Dah tak ada macam dulu, bagus, Masya Allah, falyatazawwaj. Kan? Tak ada lah. Tengok, tanya balik. Macam mana bagi dia beberapa situasi. Nak tengok dia boleh handle tak? Contoh, bila dulu zaman pelajar-pelajar, bila pelajar berkahwin, tak boleh bawa isteri dia dulu pergi. Tahu undang-undang dia masa tu lah. Tak boleh bawa lagi isteri. Jadi kata, bersedia tak boleh hidup berjauhan? Entah 3 tahun, entah 2 tahun. Masa tu boleh, tak ada masalah, saya tak ada masalah. Semua masa tu Masya Allah tak ada masalah. So kita tanya, macam mana kalau kata berjauhan, isteri tu nak duduk mana? Tak dia duduk dengan mak ayah dia. Dah kahwin ni, tanggungjawab isteri tu bawah kita. Kita nak pikul komitmen amanah itu, kita ambil daripada ayah dia kepada kita. Jangan terus set dalam mind nak beratkan mak bapak dia juga. Maksudnya kita belum bersedia. Kan? Jangan nampak nak halalkan. Saya hari-hari dah telefon kan. Saya rasa tak manis lah Ustaz. Kan? Dia nampak apa yang membolehkan. Dia tak fikir apa yang boleh
menjaga dia. Kita kata janganlah telefon kerap sangat. Saya suruh telefon kerap sangat. Dan lepas tu kalau datang mesti kena ada kos. Duduk kat negara Arab yang lebih mahal daripada Malaysia. Ayam dia lagi mahal daripada kita. Itu zaman saya dulu. RM13 untuk ayam yang 900 kg, yang sekilo kecil tu je. Sebab tu bila ayam kat Malaysia naik baru ni, saya macam okey. Sebab Saudi lagi mahal dulu. Kita dah pernah rasa. Lepas tu macam mana? Mana nak dapat kos? Nanti dia kata tak apalah, saya kerja-kerja. Kat sini tak boleh, pelajar tak dibenarkan bekerja. Kalau dia bekerja pun secara illegal, macam mana dia nak balance antara pengajian dia? So situasi-situasi macam tu saya bagi supaya mereka akan nampak rupanya ada banyak cabarannya. Dan ramai jugalah yang saya jumpa, bila dia dah berkahwin, dia tak boleh bawa isteri, dia murung. Dulu kata macam steady je, ni tiba-tiba dah murung lah. Kali ni dah datang jumpa bola pun dah macam tu je kan. Dah tak ceria dah. Ada yang lepas tu, bila dah berjauhan, kadang-kadang ada masalah family, masuk campur itu dan ini, bergaduh daripada jauh, cerai. Ada juga. Ada juga yang lepas tu, tak jadi nak belajar lah. Sama ada berhenti, ataupun fail. Sebab tak tahu macam mana nak manage masa, tak tahu macam mana nak manage komitmen. Ini al-ba'ah, kemampuan yang kita kena perhalusi juga. Kerana perkahwinan ni bukan hanya semata-mata nak menghalalkan perhubungan. Kita kena cari jalan. Kalau kata orang tu kata, Ustaz, saya rasa tak boleh tahan, Ustaz. Nabi ada pesan. Fa innahu aghaddu lil basar. Yes, perkahwinan tu dia boleh membantu kita menundukkan pandangan. Walaupun tak semestinya, banyaknya suami-suami kat luar tu mata dia duduk mengelewar sana sini kan. Tapi salah satu jalan. Kalau jalan perkahwinan ni tak dapat, tetap jaga pandangan juga dengan cara yang lain. Kena kontrol. Wa ahsanu lil farj, dia lebih memelihara kemaluan, maksudnya memelihara marwah, syahwat kita. Itu kalau kata kita boleh berkahwin. Kalau tak boleh berkahwin, jangan buat benda-benda yang boleh membangkitkan perkara tersebut. Tahan diri, cuba. Salah satu cara Nabi pesan supaya kita berpuasa. Puasa pun bukanlah sebab yang absolut untuk menghalang nafsu kita daripada ni. Ada juga, ada pernah orang kata, saya kalau berpuasa pun, saya pun nafsu sentiasa ada je kan, tinggi lagi. Tak semesti. Tapi Islam bagi satu panduan umum. Perkara paling penting you jaga pandangan, perkara paling penting you jaga hawa nafsu kamu. Tak boleh berkahwin, puasa pun tak boleh menyekat dia. Jangan tengok benda-benda yang tak senonoh. Jangan duk beritu dan ini, buat benda-benda yang boleh merosakkan dua elemen ni. Barulah kamu punya hasrat tu boleh kawal sikit. Saya dulu pun sebagai remaja pada zaman dulu, mesti akan terfikir benda yang sama kan. Cuma pengalaman-pengalaman tu buatkan kita berfikir panjang sikit kan. Tak semua apa yang kita ingin kita boleh dapat on the spot. Ada benda yang kita kena tangguh. Contoh saya bagi satu contoh. Kalau kita ada kita ada duit RM100,000. Mungkin secara luaran dengan RM100,000 tu kita boleh beli kereta X50. Kan? Proton X50 kita boleh beli cash. Tapi itulah luaran, okey, nampak mampu, kita boleh beli, bayar, dapat harga sebiji kereta. Ini yang ramai orang nampak macam tu. Contoh bila orang tengok, okey, apa syarat minimum kalau nak pakai kereta Alphard? Kedai kereta Recon akan cakap syarat dia gaji minimum RM8,000. So bila kita ada RM8,000, gaji kita RM8,000, terus kita nak buat pembelian ataupun loan untuk kereta Alphard. Kita ingat itulah kemampuan. Zahirnya kelihatan itulah kemampuan. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita ada RM100,000, contoh, kita beli yang paling tinggi punya variant X50 dah dekat RM100,000 lah. Dah 90 berapa lah, 95 ke apa. Dah nak habis dah RM100,000 tu. Tiba-tiba kalau kita habis,
macam mana simpanan lain, macam mana untuk buat benda lain, macam mana nak buat itu, macam mana untuk ni keluarga ini. Kita rasa kita boleh buat benda tu, tak semestinya kita boleh buat benda tu sekarang. Sama juga, orang tu dia kata, gaji aku dah naik pangkat, gaji dah 8,000, dah boleh beli Alphard. Tapi kalau dia beli Alphard, duit yang bulanan dia nak kena potong dah separuh daripada gaji dia dah. Dekat 4,000 dah kena potong untuk Alphard. Macam mana dengan berbelanjaan rumah lain? Macam mana dengan nafkah ini? Macam mana dengan itu? Akan jadi sangat tight ataupun akan banyak yang terjejas. Belum lagi mampu sebenarnya. Tapi kalau kita nak ambil yang itu, akan ada benda-benda lain yang akan terjejas. Sebab tu kita kena pertimbangkan daripada sudut kemampuan ni macam-macam aspek juga, supaya biarlah benda itu berjalan dengan baik. Betul, perkahwinan itu dalam Islam sepatutnya dimudahkan, sangat setuju. Tetapi janganlah, orang kata macam rukhsah dalam agama. Rukhsah itu tujuan dia adalah Allah nak memberi kemudahan, keringanan kepada hamba-Nya. Tetapi kita jangan mempermudah-mudahkan agama. Itu dia punya konsep. Pertimbangan perlu, kebijaksanaan perlu, tetapi janganlah sampai menyusahkan yang di luar daripada kemampuan kita. Tawakal itu juga perlu. Kena find balance dalam tune nak mencari keputusan tu. Kita kena cari keseimbangan dalam kita buat keputusan. Ada orang yang terlalu negatif, tak mau juga terlalu negatif kan. Semua benda tak boleh, semua benda susah, semua benda ni tak jadi apa juga. Ada orang yang langsung tak fikir, dia kedah, tiba-tiba dia stuck, dia tak tahu nak buat apa, pun tak boleh lah juga. So kena balance dalam apa-apa pertimbangan. Macam-macam kes lah yang saya jumpa. Ada yang kesian juga, saya tengok family dia lepas tu, dan benda tu buatkan kita revise balik banyak perkara lah sebelum kita memberi nasihat.